A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustaz Google. Wa insyaallah fi hadzal video sanunaqish 'anil mawdu' uslubus syarti. Selamat datang Ustaz ucapkan ke channel Ustaz Google dan insyaallah pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan tajuk uslub syarat. Baik, apakah itu uslub syarat? Uslub syarat ialah mengikat sesuatu perkara pertama dengan perkara yang kedua, di mana tidak akan berlaku perkara pertama sehingga berlakunya perkara yang kedua. Uslub syarat ni macam kita lah syarat-syarat. Syarat-syarat kalau dalam fiqh kan ada syarat-syarat nak solat. Jadi antara syarat nak solat tu contohnya dia Islam, baru boleh solat. Kalau tak Islam tak boleh solat kan. Jadi kalau nak berlakunya solat kena Islam dulu. Itu adalah syarat. Baik. Dalam ayat Ustaz buat ni dia kata apa? Berlakunya suatu perkara tu dengan perkara yang kedua. Jadi nak berlakunya perkara pertama kena berlakunya perkara kedua. Kenapa macam tu? Sebab diikatkan disyaratkan berlakunya perkara pertama ini dengan berlakunya perkara kedua. Jadi macam kita lah kan. Syarat untuk kenyang kena makan. Jadi siapa yang nak kenyang kena makan. Siapa yang nak kenyang dia kena makan. Jadi kalau dia nak kenyang dia kena makan. Kalau nak kenyang dia kena makan. Dia tak boleh dia kenyang dulu baru makan. Sebab dia punya syarat dia untuk kenyang kena makan. Jadi kalau tak makan tak bolehlah kenyang. Itulah syarat. Baik. Ayat tersebut mengandungi adawatu syarti. Dalam ayat uslub syarat itu dia ada adawatu syarti. Jadi apa itu adawatu syarti? Adawatu syarti terbahagi kepada dua bahagian. Bukan uslubnya adawat. Adawat syarti terbahagi kepada dua bahagian iaitu fi'il syarat. Uslub syarat terbahagi kepada dua bahagian iaitu fi'il syarat, jawab syarat. Jadi uslub syarat tu fi'il syarat, jawab syarat. Fi'il syarat ni bahagian pertama. Jawab syarat ni kalau ni perkara yang kedua. Macam tu. Baik. In tajtahid tanjah. Jika kamu berusaha, kamu berjaya. Jika kamu berusaha, jika kamu bersungguh-sungguh, kamu berjaya. Jadi in sini adalah adatu syarti. Tajtahid tu fi'il syarat. Tanjah adalah jawab syarat. Jadi tajtahid ni adalah bahagian pertama atau fi'il yang pertama. Tanjah adalah fi'il yang kedua. Jadi tajtahid ni sebab dia pertama, dia jadi fi'il syarat. Kalau tanjah ni pula dia kedua dia jadi jawab syarat. Jadi fi'il dengan jawab. Baik. Adawat syarti terbagi kepada dua bahagian iaitu adawat syarat ni yang ini dia ada beberapa jenis. Iaitu terbagi kepada al-jazimah, ghairul jazimah. Terbagi kepada jazimah dan ghairul jazimah. Jazimah ni maksudnya apa? Jazimah ni dia akan memajzumkan fi'il. Dia akan memajzumkan fi'il. Ghairul jazimah dia akan dia tak ada kesan apa-apa kepada fi'il. Dia kekalkan fi'il tersebut dalam keadaan marfu'. Jadi kalau marfu' dia marfu' bi dhammah az-zahirah kalau fi'il mudhari' biasa. Kalau fi'il tu af'alu khamsah marfu' bi subutin nun. Okey baik. Jadi jazimah ni terbahagi kepada adawatu syarti minal huruf, minal asma iaitu in, ma. In jika, ma tu macam selagi mana. Min asma man, barang siapa, mahma, tak kala mana, mata, bila, aina. Aina di mana, ainama, ainama di mana saja. Jadi baik kat sini membawa maksud kalau ini tadi tajtahid tanjah ni maksudnya jika kan, jika. Jadi kat sini dia membawa maksud yang menunjukkan makna syarat. Membawakan makna syarat. Contohnya man, barang siapa. Barang siapa yang berusaha dia berjaya. Mahma, tak kala mana kamu berusaha kamu berjaya. Mata, bila kamu berusaha kamu berjaya. Mata kat sini dengan man kat sini bukannya dia masuk istifham, dia masuk dekat syarat. Nak terbeza dia macam mana? Kalau dalam uslub tu, dalam ayat tu ada dua fi'il, tapi tak ada soal, maknanya dia tu uslub syarat. Tapi kalau tak ada dua fi'il selepasnya, maknanya dia adalah istifham. Contohnya man huwa rasul, siapakah dia rasul? Kita berkata ar-rasul huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak bezakan antara
man dengan man istifham dengan man syarti. Okey, baik. Jadi in man mahma mata ain ainama ni dia ini fokus kita hari ini iaitu dia akan memajzumkan dua fi'il selepas dia, memajzumkan dua fi'il selepasnya. Jadi dia akan menjadikan dua fi'il mudhari' selepasnya majzum. Okey, baik. Hanya kenapa fi'il mudhari' saja yang dia tukar? Sebab hanya fi'il mudhari' saja yang mu'rab. Yang lain semua mabni, fi'il madi mabni, fi'il amar mabni. Dia tak boleh jadi marfu', dia tak boleh mansub, dia tak boleh majzum. Okey, baik. Bahagian yang kedua iaitu ghairul jazimah, terbagi kepada huruf dengan asma' juga daripada isim-isim, iaitu lau, jika, laula, jika, lau tidak, iza, jika, kullama, setiap kali, lama, tak kala mana. Okey, baik. Jadi kat sini kalau kita ada lama kan. Baik. Lama ni dia berbeza tau dengan lama dalam adawatun nafi. Adawatun nafi. Lama dalam adawatun nafi iaitu maksudnya tidak. Tidaklah. Itu masih lagi maksud tidaklah. Lama sini maksud tak kala mana. Jadi kalau dia itu menunjukkan kepada nafi, lama azhabu ila suq. Sampai sekarang aku tidak pergi ke lama azhab ila suq. Sampai sekarang ni aku tidak pergi ke pasar. Jadi kalau lama dalam adawat nafi tu, lama tu dia menjadikan fi'il mudhari' selepas dia majzum. Tapi kalau lama dalam tajuk syarat ini yang membawa maksud tak kala mana, maka dia tak memajzumkan. Dia biar je fi'il tu jadi marfu'. Baik. Jadi kalau kita tengok nak ingat senang macam mana ghairul jazimah ini. Ghairul jazimah ini kalau kita tengok dia ada huruf lamnya. Lau, laula, iza, kullama, lama, kullama pun ada kaf dulu kan. Lepas tu ada lama. Dia kat atas ni tak ada pun yang ada lam kan. Jadi kalau nak tengok dia punya adawatul syarat tu ada huruf lam dengan iza ni, maka dia adalah ghairul jazimah. Selain itu adalah al-jazimah. Okey, baik. Jadi ghairul jazimah dia tidak mengubah fi'il mudhari', macam Ustaz sebut tadi, dia tidak mengubah fi'il mudhari'. Jadi dia kekalkan fi'il mudhari' itu dalam keadaan marfu'. Baik. Penerangan makna iza zahabta tanalul hadaya. Jika kamu pergi maka kamu mendapat hadiah. Iza zahabta tanalul hadaya. Okey, baik. Jadi Ustaz guna kat sini apa? Sebab guna iza kan. Bila guna iza maka dia sama macam lam tadi kan. Kullama, laula, lama, dia tak fi'il mudhari' dia tak tukarkan dia. Dia kekalkan dia dalam keadaan marfu'. Baik. Jadi iza zahabta ni adalah bahagian pertama, fi'il yang pertama. Jadi bila fi'il pertama sini adalah fi'il syarat. Tanalul hadaya, tanalu sini adalah fi'il yang kedua dari fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' kita boleh marfu'kan dia. Jadi kat sini jika kamu pergi maka kamu mendapat hadiah. Fi'il syaratnya adalah zahabta. Jawab syarat dia adalah tanalu. Jadi ingat kalau dia suruh dalam soalan ni kan, dia suruh pilih fi'il syarat mana, jawab syarat mana, dia jawapan satu perkataan ni. Sama ada zahabta dengan tanalu saja. Dia tak boleh kita kata iza zahabta jika kamu pergi. Dia bukan macam tu. Dia hanya satu perkataan saja. Kalau dia tanya mana fi'il syarat, mana jawab syarat. Dua-dua jawapan tu adalah fi'il. Baik. Maka untuk mendapat hadiah iaitu jawab syarat. Hadiah dia ni jawab syarat. Kan? Tanalu sini perlu dilaksanakan pergi iaitu fi'il syarat. Jadi kalau nak dapat hadiah kena pergi. Okey, baik. Cara tulis uslub syarat. Al-jazimah. Al-jazimah. Adatu syarti tambah fi'il mudhari' majzum tambah fa'il, lepas tu fi'il mudhari' majzum. Okey, baik. Jadi kat sini Ustaz sebut ni formula untuk nak buat ayat dia lah. Iaitu kita letakkan adatu syarti, maka kita letakkan fi'il, fi'il yang ada fa'il dalam dia tu, ada domain mustatir, takdirhu anta. Baik. Jadi kat situ kita majzumkan fi'il tersebut dengan kita majzumkan fi'il selepas dia satu lagi. Kita majzumkan. Jadi daripada tajtahidu tanjahu masukin jadi intajtahid tanjah.
Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu berjaya. Sebab apa jazimah? Sebab ini adatul syarat al-jazimah. Adapun ghairul jazimah iaitu iza, laula, kullama, law. Jadi ghairul jazimah ni adatul syarti ni fi'il dengan fa'il, fi'il dengan fa'il. Jadi fi'il dia ini tak berubah apa-apa pun. Iza akalta tafrah. Jika kamu makan, kamu gembira. Nak gembira makan. Kalau sedih makan. Jadilah gemuk. Okey, baik. Contoh i'rab in tajtahid tanjah. Ni biasa kita pun in tajtahid tanjah. Jadi ini adatul syarti, tajtahid fi'il pertama, tanjah fi'il yang kedua. Jadi kita tengok penerangan dia. Tajtahidu fi'il mudhari' majzum bisukun wa huwa fi'il syarat. Tanjahu fi'lun mudhari' majzum bisukun wa huwa jawab syarat. Okey, baik. Jadi bila i'rab kita kena apa? Mauqi', hukum, alamat. Jadi mauqi' dia adalah fi'il mudhari'. Okey, baik. Jadi dekat dalam cara nak i'rab fi'il mudhari', kita tak boleh sebut dia tu fi'il syarat ke jawab syarat ke dulu. Sebab mauqi' i'rab dia tetap fi'il mudhari'. Dia tetap fi'il mudhari'. Jadi dia fi'il syarat tu dekat bawah dia, dekat penerangan dia ni kan. Jadi tajtahid dengan tanjah. Mauqi' i'rab dia dua-duanya adalah fi'il mudhari'. Jadi kita tak payah sebut dia punya mauqi' i'rab dia fi'il syarat ke jawab syarat. Kalau fi'il mudhari' bukan dia punya cara i'rab dia macam tu. I'rab dia tetap kita sebut fi'il mudhari' adalah fi'il mudhari'. Okey, hukum i'rab dia majzum, tajtahid, tanjah maupun majzum juga. Alamatu i'rab dia adalah sebab dia ini fi'il mudhari' yang bukan af'alul khamsah, maka dia as-sukun, tajtahid. Tanjah jadi as-sukun juga. Jadi okey, baik. Ini penerangan dia pasal dia ni adalah menerangkan dia ni adalah fi'il syarat sebab dia fi'il yang pertama. Dan fi'il yang kedua wahwa jawabu syarti, dia adalah jawab syarat. Okey, baik. Yang kedua, mata antuma tartakiba al-ma'siyah fatahsira fil yaumil qiyamah. Jadi bila saja kamu berdua melakukan maksiat, maka kamu rugi di hari kiamat. Jadi kat sini Ustaz gariskan dah fi'il dua ni, tartakiba dengan tahsira. Asalnya tartakiba ni, ni tahsira ni ada fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada antuma, iaitu lil mukhatab, untuk dua orang. Untuk dua orang. Baik. Jadi bila untuk dua orang ada alif nun kat belakangnya kan. Jadi dia adalah af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah majzum macam mana? Baik, tartakiba fi'lun mudhari' majzum bihasfi nun li'annahu af'alu khamsah wa huwa fi'il syarat. Punya panjang dia punya i'rab dia. So kalau kita i'rab dia sampai sini dah okey dah. Fi'il mudhari' majzum bihasfi nun li'annahu af'alu khamsah wa huwa fi'il syarat, iaitu adalah fi'il mudhari' yang majzum dengan dibuang huruf nun. Kerana dia adalah af'alu khamsah dan dia juga adalah fi'il syarat. Tahsira fi'il mudhari' majzum bihasfi nun li'annahu af'alu khamsah wa huwa jawabu syarti. Tahsira pun sama, fi'il mudhari' yang majzum dengan dibuang huruf nun, dan kerana apa dia buang huruf nun? Sebab dia itu af'alul khamsah, fi'il 5 yang ada alif nun belakangnya, ya nun atau waw nun. Wa huwa jawabu syarti, dan dia itu adalah jawab syarat sebab dia itu adalah fi'il yang kedua. Baik, tartakiba macam Ustaz sebut tadi kan. Kita nak i'rab tartakiba tahsira ni kita kena sebut fi'il mudhari'. Sebut fi'il mudhari'. Tak payah sebut dia tu fi'il syarat, jawab syarat. Jawapan dia tetap fi'il mudhari', dia punya mauqi' i'rab. Hukum i'rab dia majzum, tahsira pun majzum juga sebab mata ni memajzumkan dua fi'il. Alamatul i'rab hasfi nun. Nampak hasfi nun kat sini. Yang ni hasfi nun. Yang atas tadi dekat dengan sukun sebab dia bukan af'alul khamsah. Yang ni dia adalah af'alul khamsah, jadi dia i'rab dengan hasfi nun. Baik, penerangan dia li'annahu af'alul khamsah, kerana dia adalah af'alul khamsah dan dia adalah fi'il syarat. Yang ni li'annahu af'alul khamsah wa huwa jawabu syarti, kerana dia adalah af'alul khamsah dan dia adalah jawab syarat. Okey, baik. Yang seterusnya, lau dakhaltal musabaqata ra'aitah. Jika kamu dah masuk ke pertandingan, maka kamu akan melihatnya. Baik, jadi dah kat sini lau ni adalah yang ghairul jazimah, ghairul jazimah. Jadi bila ghairul jazimah, kalau fi'il mudhari' dia tetap
Dia tetap jadi kalau dakhalta jadi tak ada hulu kalau ra'aitahu tara kan. Baik. Jamik kat sini ustaz guna fa'il madi guna fa'il madi. Jadi nak i'rab fa'il madi macam mana? Dakhalta fa'il madi mabni ala sukun wa huwa fi'lu syarti. Fa'il madi dia tak fa'il madi dan fa'il madi dia tak boleh nak marfu' ke mansub ke majzum, dia tetap mabni. Mabni ala sukun. Wa huwa fi'il syarat. Ra'aitahu fa'il madi mabni ala sukun wa huwa jawab syarat. Fa'il madi yang mabni dengan sukun kerana jawab syarat. Okey, baik. Jadi mawaqi' i'rab dia adalah dakhalta fa'il madi, ra'aitahu fa'il madi. Hukum i'rab dia mabni. Fa'il madi mabni. Fa'il madi je mabni. Dia tak ada marfu', dia tak ada mansub, dia tak ada majzum. Alamatu i'rab juga alamatu i'rab ialah kita tak sebut alamatu i'rab, cuma ustaz nak sebutkan tiga elemen untuk kita nak i'rab. Mesti ada mawaqi', hukum, alamat. Tapi dia bukan i'rab lah, dia bukan mu'rab sini, dia mabni. Jadi mabni ala sukun. Mabni ala sukun, itu dia kata mabni ala sukun, dia tak kata mabni bi sukun. Okey. Wa huwa fi'il syarat dan dakhalta ni adalah fi'il syarat. Ra'aitahu adalah jawab syarat ni kalau fi'il madi. Okey, baik. Ada satu lagi contoh. Tambah satu lagi contoh. Okey, baik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi kat sini yattaqi ni adalah satu lagi jenis fi'il. Ustaz lupa letak. Yattaqi ni adalah fi'il, kita panggil fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Jadi waman ni adalah adawatu syarti yang memajzumkan. Jadi yattaqi ni majzum, yaj'al ni pun majzum. Itu dia sukun. Tapi ni yattaqi ni ada kasrah ni. Kasrah ni tanda apa? Tanda majrur kan. Tapi ni bukan majrur, berhati-hati. Berhati-hati. Baik. Yattaqi ni sebab apa? Dia ni adalah fi'il mu'tal. Tengok dekat dalam tajuk. Af'alul mu'tal. Fi'il sahih wal mu'tal. Ustaz dah ada video dah pasal tu. Baik. Jadi yattaqi ni sebenarnya dia ni ada satu lagi huruf. Iaitu ittaqa. Asalnya ittaqa. Dia atas wazan ifta'ala. Taqwa, taqa, ittaqa. Jadi bila masuk man ni dia akan buang. Asalnya dia adalah ittaqa, yattaqi. Asalnya ittaqa, yattaqi. Ittaqa, yattaqi. Jadi bila masuk man, kenapa dia jadi fi'il mu'tal? Sebab ada ni, ada huruf ni. Kita panggil alif maksurah ataupun huruf yang kita panggil huruf cacat, mu'tal. Huruf sakit. Huruf sakit. Jadi ni ada ittaqa ni, dia ada huruf illah. Tengoklah kat dalam tajuk sahih wa mu'tal tu. Baik, jadi dia punya fa'il mudhari' dia yattaqi. Yattaqi. Jadi bila masuk man, dia akan memajzumkan yattaqi ni kan. Jadi kalau majzum, kalau fa'il mu'tal, dia punya alamat i'rab dia adalah hasfu hurufun illah. Dia akan membuang huruf illah ni. Jadi dia pun buang. Dia pun buang huruf. Jadi yattaqi kan jadi macam ni kan. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Kasrah ni bukannya kita tak boleh cakap kan. Yattaqi ni adalah fi'il mudhari'. Majzum bil kasrah, bukan. Dia bukan majzum bil kasrah. Dia majzum bi hasfi huruf illah. Dia majzum dengan dibuang huruf illah. Ni kena tengok dalam bab fi'il sahih wal mu'tal. Tapi dia ni fi'il sahih mu'tal ni, dia fi'il mu'tal yang akhir. Fi'il mu'tal akhir. Iaitu fi'il mu'tal naqis. Okey, baik. Jadi itu saja daripada ustaz. Jadi yang penting apa? Yang penting adalah kamu ingat lah. Kamu ingat dia ni memajzumkan. Tengok ada watu syarti yang memajzumkan dua fi'il dan apa dia punya adat-adat dia. Dan bila majzum dia ada tiga tanda untuk fi'il mudhari', iaitu yang pertama dia majzum bi sukun. Kalau dia bukan af'alu khamsah, kalau dia af'alu khamsah majzum bi hasfi nun. Dan kalau yang ketiga, kalau dia huruf illah, kalau dia
perkataan fi'il tu ada huruf illah dekat akhir dia, maka dia akan majzum dengan hasfi nun. Jadi ingat wailul jazimah ni ada lam ni. Senang nak ingat dengan izah. Okey, baik. Jadi itu saja daripada Ustaz. Kalau ada apa nak tanya, boleh tanya dekat ruang komen. Jangan lupa tolong subscribe channel Ustaz Google. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.